Baiklah. Sekejap, Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk pengetahuan pada hari ini kita akan tadabbur surah Al-Fajr, surah yang diturunkan di Mekah. Yakni surah yang diturunkan untuk memberitahu tentang azab kepada orang-orang kafir. Ya. Surah ini bermula dengan waktu fajar. Kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan waktu fajar. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama, wal fajr. Sebab itu kalau kita pergi ke negara Arab, bila kita pergi ke negara Arab, orang tak sebut solat subuh, orang sebut salatul fajr. Bila orang kata salatul fajr, salatul fajr, dia bermaksud yakni salat apabila matahari terbit. Kalau waktu subuh, maksudnya subuh bermaksud yakni waktu tu dah cerah, waktu pagi. Sebab tu orang panggil sabah al-khair, waktu subuh, salam subuh yang sejahtera ataupun selamat pagi lah. Dalam bahasa Arab, bahasa Melayu ni terjemahan selamat pagi. Tapi kalau perkataan al-fajr bermaksud dia waktu yang kita tengah solat subuh tu, waktu matahari baru naik. Dia panggil waktu tu masih gelap tapi matahari telah naik, dia panggil waktu fajr. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah kata wal fajr. Ada dua pandangan di kalangan para ulama tentang makna al-fajr. Pendapat pertama, al-fajr adalah waktu di mana gelapnya malam mulai memudar. Malam itu mulai memudar gelapnya, diganti dengan cahaya yang perlahan mulai keluar, yang dikenal dengan waktu subuh. Ini yang saya sebut. Allah bersumpah dengan al-fajr kerana ia merupakan waktu yang sangat penting. Kerana apa waktu yang sangat penting? Ia merupakan waktu permulaan untuk seseorang itu bangun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, maksud Allah bersumpah demi waktu fajar adalah demi salat fajar, yakni salat subuh. Allah bersumpah dengan salat subuh kerana salat subuh merupakan salat yang sangat penting dan sering dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Sebab itu pentingnya salat subuh. Sebab itu ada hadis di dalam riwayat Bukhari kalau tak silap, barang siapa yang menunaikan salat subuh dan isyak secara berjemaah, barang siapa yang mengetahui tentang kelebihan menunaikan salat subuh dan isyak secara berjemaah, maka nescaya dia akan melakukannya walaupun dalam keadaan merangkak. Maknanya dia akan sanggup melakukan walaupun dalam keadaan merangkak. Dalam hadis itu menyebut kelebihan. Kerana apa Nabi SAW sebut dua keadaan ini? Kerana dua keadaan inilah manusia akan segera lalai dan melewat-lewatkan. Solat subuh nantilah 6.30 lah baru solat, gelap lagi. Sama juga dengan isyak. Walaupun waktu isyak itu khilaf, berbeza pandangan di kalangan para ulama, cuma afdalnya salat ala waqtiha, salat pada waktunya. Afdal salat pada waktunya. Yakni kalau kita masuk saja waktu isyak, maka salatlah. Sebab itu kadang-kadang nantilah dulu, kita pergilah makan-makan dulu, kejap lagi pukul 11 kita salatlah. Kebiasaannya begitu. Oleh sebab itu Nabi sebut, siapa yang tahu tentang kelebihan salat isyak dan salat subuh secara berjemaah ini, dia akan pergi dalam keadaan walaupun dalam keadaan merangkak. Oleh sebab itu kata Nabi dalam riwayat Muslim, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Sebarang siapa yang salat subuh secara berjemaah, maka dia di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu janganlah kita tinggalkan salat subuh, dan pesan juga kepada keluarga kita supaya menjaga salat subuh.
Kerana solat subuh inilah adalah permulaan melakukan kebaikan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, kalau kita tengok kepada keadaan bagaimana orang yang bangun pada solat subuh, maka dia akan melalui kehidupan yang tersusun. Sebab dia akan bila solat subuh, dia akan merancang kehidupan itu dengan baik. Apa lepas ni, apa lepas ni. Tetapi kalau orang yang lewat bangun, dia akan kalang kabut dan menyebabkan kehidupannya penuh dengan kecelaruan. Sebab itu salat subuh sangat penting. Apatah lagi ditambah kita bangun pada awal waktu, yakni pada sepertiga malam untuk menunaikan tahajud. Itu sangat penting lagi lah. Itu merupakan satu bab yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan pada orang yang bangun tahajud. Dia panggil, kata Imam Syafi'i dalam Diwan Syafi'i, dia panggil anak panah malam. Siapa yang bangun tahajud ni, dia merupakan satu senjata anak panah malam, yang mana kalau kita doa, dia tepat ke sasaran. Bagaikan anak panah yang ditarik daripada busurnya dan dilepaskan dengan keadaan padu dan tepat ke arah sasaran. Sebab itu orang yang bila dia merasa kerungsingan, dia susah hati, susah hati, dia doa pada bangun malam, tatkala manusia semua sedang tidur, dia doa, ya Allah, aku teraniaya, ya Allah, ampunkan aku. Doanya tepat ke sasaran, kerana pada masa itu dia mengharapkan semata-mata Rabbul Jalil Jalla wa'ala. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat yang kedua. Walayalin ashr. Apakah yang dimaksudkan dengan walayalin ashr? Yakni demi malam-malam yang 10. Yang pertama, Allah sebutkan tentang kelebihan solat subuh. Yang kedua, Allah kata walayalin ashr, masih lagi berkaitan tentang ibadah. Ada dua pandangan di kalangan para ulama. Allah bersumpah yang pertama tentang salat subuh Allah, yang kedua Allah bersumpah tentang walayalin ashr, yakni terkait makna malam-malam yang 10. Ulama juga terbahagi kepada dua pandangan. Pendapat pertama, sekaligus pendapat majoriti para ulama, yang dimaksudkan hari-hari ke-10 yakni hari ke-10 Zulhijjah. Apa maksud hari ke-10 Zulhijjah ni? Hari apa? Hari apa hari ke-10 Zulhijjah ni? Tahu tak? Ya? Bukan Sya'ban, Sya'ban bulan. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Hari apa? Hari Raya Haji. Kan biasa Hari Raya Haji, kan kita berpuasa. Yakni yang dimaksudkan malam-malam yang 10, yakni disebut dengan malam-malam pada 10 Zulhijjah. Dalam bahasa Arab ada kalanya hari itu disebut dengan malam. Ibnu Uthaymin menyebut hal ini. Yakni kadang-kadang al-lail itu bukan sahaja bermaksud malam. Kadang-kadang para ulama menafsirkan al-lail itu bahasa Arab kadang-kadang juga disebut dengan hari. Disebut juga dengan hari. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa dimaksudkan pada hari-hari yang 10 itu adalah 10 malam terakhir di penghujung bulan Ramadan. Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan kerana malam-malam tersebut adalah malam yang mulia. Di antaranya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang menguatkan pendapat ini adalah Allah menyebut dalam ayat ini adalah lafaz al-lail, yang artinya secara asal bahasa Arab adalah malam, bukan siang atau pagi. Jadi walayalin ashr, perkataan layalin, malam-malam yang 10, bermaksud ini adalah pendapat yang dirajahkan, yakni yang disokong ataupun yang diakui sendiri oleh Ibnu Uthaymin. Adapun pendapat majoriti ulama berdasarkan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, pendapat yang dipilih oleh al-Imam al-Tabari dalam tafsirnya, iaitu pada 10 hari Zulhijjah. Sebab ada hadis yang menerangkan tentang kelebihan 10 Zulhijjah ini. Allah bersumpah dengannya kerana amalan yang dilakukan pada 10 hari Zulhijjah adalah amalan yang sangat dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi kata, "Ma min ayyamil amal." Tidak ada hari-hari yang pada satu amal as-salih, pada satu amal yang salih lebih dicintai Allah, fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla, pada dicintai oleh Allah azza wa jalla, min hadhihi al-ayyam, melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, yakni pada 10 hari pertama Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Qala walal jihad fi sabilillah, kata Nabi SAW, termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak kembali dengan apapun sama sekali, iaitu jiwa dan hartanya, iaitu dia mati syahid dan hartanya juga tidak kembali kerana dirampas musuh. Hadis tersebut menerangkan tentang keutamaan, ataupun hadis tersebut menerangkan tentang kelebihan 10 Zulhijjah. Sebab itu pada hari 9 hingga 10 Zulhijjah, bagi orang-orang yang nak korban ni, ni musim korban ni kan, kita dilakukan untuk membuat puasa sunat. Bagi orang-orang yang berkorban, dilarang untuk memotong kuku, kita pun dah nak masuk pada bulan Zulhijjah. Raya haji berapa hari bulan? Biasanya berapa? Raya haji tidak ditentukan melalui anak bulan, tetapi raya haji ditentukan melalui apa? Raya haji, kalau raya puasa kita tengok anak bulan, raya haji nak tengok apa? Ya, hari wukuf. Ya. Sebab itu kita tengok kepada Arab Saudi. Kalau Arab Saudi wukuf di Arafah, maknanya kita sudah bertakbir, Allahu Akbar. Sebab itu raya haji takbir pada hari tasyrik. Hari raya Aidilfitri takbir sehingga solat raya sahaja, sehingga nak masuk solat tu sahaja. Pada malam raya sehingga pagi solat. Tapi hari raya haji boleh bertakbir sehingga hari-hari tasyrik, selepas hari raya. Okey. Wukuf dia biasanya 9 atau 10, tengok kepada Arab Saudi sana. Biasanya lah, siapa yang dah pergi haji mesti dia tahu. Siapa pergi haji? Semua pergi haji lah, saya je belum lah. Doa-doakan insya-Allah. Okey. Ya. Daripada 1 Zulhijjah sehingga 10-nya. Bukan malam ke-10, yakni 10 dari pertama Zulhijjah. Disebut di situ hadis tu. Yakni 10 daripada hari pertama sampai hari ke-10. Membaca Al-Quran, apa-apa saja amalan yang kita lakukan. Okey. Baiklah, ini yang pertama, ini yang kedua, layalin ashr. Bermakna di sini Allah telah bersumpah dengan dua keadaan yang sangat berat pahalanya. Solat subuh dan juga hari pertama Zulhijjah sehingga hari ke-10 Zulhijjah. Kemudian Allah kata, wasyaf'i wal watr. Allah berfirman, demi yang genap dan yang ganjil. Apa benda yang genap dan apa benda yang ganjil? Dalam qiraat lain disebut dengan wasyaf'i wal witr. Dalam setengah qiraat, kalau kita di qiraat kita baca wasyaf'i wal watr. Dalam setengah qiraat dibaca dengan waw itu berbaris kasrah. Wal witr. Witir maksudnya apa? Witir, solat witir, solat ganjil. Itu maksudnya ganjil.
Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah Allah bersumpah dengan segala sesuatu yang genap dan segala sesuatu yang ganjil, dan ini adalah merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Tafsir At-Tabari, kerana dijumpai banyak pendapat di kalangan para salaf yang menyebutkan tentang makna genap dan makna ganjil. Di antara pendapat di kalangan para ahli tafsir masa salaf ialah Allah bersumpah dengan salat-salat yang rakaatnya genap dan salat-salat yang rakaatnya ganjil. Salat-salat yang rakaatnya genap yakni salat subuh, zuhur dan asar, manakala dan isyak. Manakala salat yang rakaatnya ganjil yakni salat maghrib. Bermakna salat-salat ini juga merupakan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia merupakan salat yang wajib yang mesti dilakukan oleh setiap orang Islam. Maka di dalam hal ini, selain daripada salat subuh berjemaah, kalau boleh pergi masjid, boleh pergi surau. Kalau boleh bangun dengan suami dan keluarga untuk bangun salat jemaah, itu lebih baik. Dan bahkan kemudian beramal pada 10 pada 10 Zulhijjah, 1 hingga 10. Kalau nak ambil pendapat yang kedua pun tak apa, pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, nak ambil dua-dua pun is the best, kerana kita tidak mahu terlepas untuk mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah kata solat ganjarannya banyak, yakni subuh, zuhur, asar, isyak dan juga demi yang ganjil yakni solat maghrib. Kemudian Allah kata wal laili idza yasr. Perkataan yasr dalam bahasa Arab mempunyai dua kemungkinan makna. Boleh terjadi aqbal al-lail yang artinya malam telah datang. Boleh terjadi al-laili adbar yang artinya malam telah pergi. Namun sebahagian para ulama merajihkan pendapat yang menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan malam telah datang, alasan mereka adalah kerana ayat yang pertama, Allah telah bersumpah dengan waktu fajar yang berarti malam pergi, kemudian disusuli dengan datangnya cahaya. Bermaksud wal-laili idza yasr. Yasr ni maksudnya apabila malam telah berlalu, kerana ayat yang pertama disebut dengan wal fajr, demi fajar. Bermaksud malam yang semakin menyingsing ataupun malam yang semakin meleraikan tirainya, yakni dah nak pagilah. Okey, baiklah. Kemudian Allah kata hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Sebelum itu, kenapa Allah sebutkan malam? Kenapa Allah sebutkan malam yang berlalu? Kerana malam inilah hari-hari yang manusia semua tidur. Apabila seorang hambanya yang dekat dengan Tuhannya, dia akan bangun tatkala manusia tidur. Pada waktu malam inilah dia mengabdikan diri kepada Allah. Sebab itu malam ini antara satu malam, antara satu keadaan yang mana sesuai untuk kita bertahajud. Kerana dalam keheningan malam, waktu yang sunyi, kita bangun tahajud, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, malam ini merupakan satu kenikmatan bagi orang-orang yang cintakan salat. Sebab itu dia akan bangun malam, solat dan solat dan solat. Dalam satu hadis disebutkan, hadis yang sahih, Nabi ni bila selesai daripada solat tahajud, nak tunggu solat subuh tu, Nabi akan bersandar sedikit, mengiringkan badannya, baring sedikit. Nabi baring kerana nak tunggu subuh di masjid. Ada hadis tu merujuk kepada bahawasanya berehat sebentar. Kerana orang kata bermaksud di sini yakni kekerapan ataupun rajinnya para sahabat Nabi SAW melakukan tahajud pada waktu malam. Kalau kita tak mampu, tak mengapa, sekurang-kurangnya ada waktu yang lapang, maka bangunlah untuk mendoakan keluarga kita. Kadang-kadang mungkin doa kita ini walaupun tak rasa dek kita, tapi dirasa oleh keluarga kita pada hari akan datang. Kita mungkin dah tak ada, tapi keluarga kita akan datang. Contohnya kita mendoakan, ya Allah, berilah rezeki kepada keluarga aku. Mungkin kita tak akan dapat, tapi
akan dirasai oleh doa itu akan dirasai oleh keluarga-keluarga kita, anak kita, cucu kita dan sebagainya. Berdoalah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan perkenankan. Kemudian, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal? Kemudian Allah kata, sumpah-sumpah ini yang dapat orang yang berakal, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Bermaksud yakni yang memiliki akal. Dia maksud ذي عقل. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Perkataan al-hijr bermaksud akal, yang memiliki akal. Yakni kerana seseorang yang menjaga akalnya akan terbatas daripada melakukan perkara-perkara yang buruk dengan akalnya. Bermaksud kat sini, kalau kita tengok ataupun Allah bersumpah dengan waktu-waktu tadi, bermaksud Allah bersumpah dengan keadaan pada waktu subuh pada hari pertama sehingga 10 Zulhijjah. Pendapat yang lain pada 10 malam terakhir, satu hari yang besar. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu-waktu salat, dan Allah bersumpah pada malam untuk orang beribadah. Dan Allah kata, tidakkah kamu melihat, tidakkah sumpah-sumpah itu yang demikian dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Bermaksud di sini akal, bermaksud yakni orang-orang yang tahu akan sumpah-sumpah Allah ini, dia akan rasa gerun dan takut untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melihat kepada sumpah-sumpah ini, dia akan segera melakukan sebanyak-banyaknya amal kerana Allah. Sebab itu kata Imam At-Tabari menyatakan bahawasanya orang-orang yang berakal ini, dia bila dia dengar sumpah-sumpah Allah itu, dia akan rasa takut untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dari 4 ayat ini Allah bersumpah dengan 5 perkara. Wal fajr, wal layalin ashr, wal syaf'i wal watr, wal layli idha yasr. Namun Allah tidak menyebutkan Allah bersumpah untuk apa. Al-muqsam alaih, yakni kata-kata para ulama, hal tersebut kerana perkara yang ingin Allah tekankan telah dimaklumi. Maksudnya apa yang ingin ditekankan oleh Allah telah pun diketahui. Yakni Allah menerangkan tentang orang-orang yang tidak beriman, maka dia tidak akan terasa apa yang Allah sebut. Tapi orang-orang yang beriman, dia akan takut dan terus melakukan kebaikan dan mengamalkan apa yang disebut oleh Allah. Sebab itu dia kata para ulama menyatakan, demi fajar, seakan-akan Allah menyatakan demi fajar, sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin benar-benar akan diazab. Sesungguhnya kalian kaum musyrikin benar-benar akan diazab. Bermaksud bahawasanya sebab lepas ni ayat tentang azab Allah kepada orang-orang yang ingkar arahan Allah. Sebab itu Allah kata suruh solat tinggal, suruh buat amal baik tinggal. Allah kata lepas ni kau kenalah. Sebab kerana surah Al-Fajr diturunkan berkaitan dengan orang-orang Quraisy Mekah yang mengingkari hari kebangkitan dan hari pembalasan. Kerana setelah ayat yang kelima ini, Allah akan menceritakan tentang kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Lihat tafsir Al-Baydawi. So, sebab itu kesimpulan bagi ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima, ia merupakan satu hari-hari yang janganlah kita tinggal jika boleh. Pertama, salat subuh secara berjamaah. Yang kedua, jangan tinggal amalan pada hari pertama sehingga hari ke-10 Zulhijjah. Jangan tinggal kalau boleh. Buatlah apa-apa amalan yang soleh, sedekah, berbaca Quran, berpuasa sunat dan sebagainya. Dan pendapat yang kedua, Ramadan pun dah berlalu. Tapi contoh kalau siapa yang tak dapat nak penuhkan Ramadan, sebab mungkin Ramadan tahun lepas sibuk, raya penuh, jadi menyiapkan juadah raya dan raya pun terkejut, tak sempat, maka penuhkan tahun ini. Pada 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah ni nak raya haji ni, maka persiapkan diri kita. Yang ketiga, Allah sebut tentang waktu-waktu solat. Janganlah tinggal. Waktu-waktu solat janganlah tinggal.
laksanakan sebaik mungkin. Jangan termis. Melainkan jika ada keperluan yang mustahak, maka dimaafkan pada ketika itu dan kena qada lah. Sebab solat fardu ni wajib, kena qada. Dan yang Allah bersumpah dengan waktu malam. Waktu malam jika boleh, jika mampu, jika ada kekuatan, jika sihat, bangunlah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah di waktu malam. Kerana malam ini adalah satu hari yang mana kan ada hadis disebut, dalam hadis yang sahih, Allah akan turun seperti ke malam untuk melihat hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah. Hadis itu sahih. Kita bukan nak kata Allah turun bagaimana, jangan disoalkan hal itu, kerana soalan itulah bid'ah. Yang kita nak tahu, Allah suruh kita solat, minta doa, buat amal baik, buat amal sebaik mungkin. Ini pahala aku nak bagi, rahmat aku nak bagi ni. Maknanya sebab orang-orang selalu pertikai Allah turun, Allah mujassimah lah, jangan pertikai hal tu. Macam mana itu kita serah kepada Allah. Laisa kamitslihi syai', Allah tak serupa dengan makhluk. Jangan cakap. Kita nak tahu rahmat yang Allah bagi tu besar. Allah nak kata ni rahmat aku ni, ambillah, bangunlah malam, begitu. Oleh sebab itu malam ini merupakan satu hari yang mana hamba-hambanya dekat dengan Allah. Dan ayat yang kelima, Allah kata orang-orang yang berakal, dia akan sentiasa persiapkan dirinya untuk menuruti segala apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan 5 ayat tadi menjadi panduan untuk kita secara lengkap bahawasanya hari-hari yang penting yang mana kita perlu laksanakan. Mudah-mudahan kita nanti mendapat pahala yang banyak di sisi Allah. Oleh sebab itu, di akhir kata-kata saya pada hari ini, sebelum kita akhiri kelas, masa kita tidak banyak. Kita akan meninggalkan dunia ini bila-bila masa, dalam waktu yang kita sendiri tak tahu. Sebab itu saya kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasai mati. Orang-orang yang beruntunglah orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga. Mereka akan mendapatkan habuan di dalam syurga itu. Melainkan illa mata'ul ghurur. Dan kesenangan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Sebab itu kita pun lihat mengejutkan, baru-baru ni ada artis, Allah yarhamah, Adi Bahnu, yang kita sangka dia sihat, dia ceria, walaupun kita tak kenal dia lah, tapi ialah dia merupakan seorang public figure, orang yang dikenali. Tiba-tiba mati dalam keadaan yang kita sendiri terkejut, disangkakan sihat. Begitulah keadaan kita dalam keadaan umur yang muda. Kalau kerajaan tu masih lagi bekerja 52 tahun. Sebab itu saya baca satu artikel di Facebook, umur 40 tahun merupakan satu langkah untuk kita menuju akhirat. Bila masuk 40, merupakan satu langkah lagi untuk kita menuju akhirat. Sebab itu ada doa bila masuk umur 40, ada doa dia. Cuba cari balik doa bila masuk angka umur 40 tahun. Ada doa dia. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada soalan sebelum tu? Ada soalan? Kalau tak ada, insya-Allah. Ya. Dalam solat tahajud, bacalah doa yang sahih daripada Nabi. Apa-apa saja doa. Ya. Ada hadis ke dalam doa tu? Saya tak kaji lagi doa tu. Saya tak pasti pembantu tu apa, wallahu taala alam. Kalau betul, cuma pastikan dulu doa tu daripada hadis yang sahih. Kalau tak sahih, saya tak pasti apa takwil tentang pembantu tu. Cuma kalau anda kata cuma mungkin kita mengharapkan syafaat di alam kubur nanti, kita sendiri kita mengharapkan syafaat, yakni pembantu kita, syafaat. Siapa yang contoh sedekah kita, baca Al-Quran kita,
Sebab itu jangan salawat ke atas Nabi. Syafaat ini sangat penting. Sebab bila kita mati, nak terang sedikit lah. Bila kita mati, kita berada di alam akhirat sebelum kita dibangkitkan. Lama, saya tak tahu bila. Sehingga hari kiamat lah. Anda kata kalau kita mati nak tunggu hari kiamat tu berapa tahun? Ribuan tahun, puluhan tahun, wallahu ta'ala alam. Saya tak pasti, saya tak tahu. Cuma lama lah kita. Kemudian dibangkitkan. Belum terus masuk syurga atau neraka, belum. Akan dibagi buku dulu. Dibagi buku, dihitung. Nak bagi buku, nak kira satu-satu tu bukan satu hari. Sebahagian para ulama menyatakan 80,000 tahun nak kira satu-satu tu. Nak masuk seorang-seorang ditimbang amalannya. 80,000 tahun. Kat mana kita nak kumpul tu? Kat mana kita nak duduk? Kat mana kita nak survive, hidup kat situ? Adalah dengan mendapat syafaat. Sebab itu banyakkan selawat kepada Nabi hari Jumaat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat banyak. Ya. Ya, sebab itu kalau kita lihat doa Nabi puji Allah banyak, tapi doanya sikit. Antara tips doa adalah jangan minta macam-macam. Itu satu doa yang mana tips doa, dia panggil fiqhud doa. Fiqh di dalam doa. Doa ni yang pertama, puji Allah banyak. Untuk kita minta sesuatu, puji Allah banyak. Jangan terus minta, puji Allah macam-macam puji macam-macam. Cuba lihat dalam penghulu segala istighfar, sayyidul istighfar. Dia puji banyak Allah. Dia minta satu je, faghfirli, ampun aku. Nabi sebut sayyidul istighfar. Amalkan. Maknanya dalam tips doa yang pertama adalah puji Allah. Yang kedua, minta akhirat. Dunia boleh, tapi minta akhirat. Ya Allah, redalah ke atas amalanku sebagainya. Ya. Boleh, tidak ada masalah. Apa-apa doa saja. Yang baik adalah yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa apa saja. Apa-apa saja doa. Nak sihatkan tubuh badan, apa saja doa. Cuma utamakan akhirat, kerana kehidupan yang kekal nanti, mudah-mudahan di akhirat nanti kita senang, kita tak miskin. Cuma kemudian yang ketiga, berdoa dalam keadaan yang merendah diri. Maksudnya hinakan diri kita. Sebab itu kita, selain kita puji Allah, sebelum kita minta, hinakan. Aku ni hamba yang lemah. Cakap sebenarnya kita apa? Aku ni hamba yang selalu buat dosa banyak. Ya Allah, aku selalu ingkar kecakapan kau. Aku selalu kutuk orang. Minta ampun. Yang ketiga, minta ampun dulu. Dah puji Allah, hina diri sendiri, minta ampun. Ya Allah, ampun aku ya Allah. Minta ampun tu pun dah cukup dah. Allah ampun kita pun dah satu nikmat. Minta ampun. Kemudian yang keempat barulah minta. Cuma kalau minta benda yang akhirat dulu. Ya Allah, kurniakanlah aku keselamatan di syurga nanti. Ya Allah, masukkan ahli keluarga aku dalam syurga. Barulah yang kelima minta apa yang kita hajat. Ya Allah, aku ni sakit, anak aku sakit, ya Allah. Mudah-mudahan hajat tu pun mintalah dalam keadaan yang mana kita minta ni untuk Allah. Contoh, ya Allah, berikanlah aku sihat, nanti aku nak cari rezeki untuk anak-anak, ya Allah, untuk aku cari rezeki yang halal. Ya Allah, aku ni tak ada kerja, ya Allah, bagi aku kerja rezeki yang halal, untuk aku banyakkan sedekah, ya Allah. Begitu. Kita minta ke Allah untuk kita kembali balik kepada Dia. Dan terakhir, diakhiri dengan puji-pujian dan selawat. Diakhiri dengan puji-pujian dan selawat. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Dan waktu-waktu yang mustajab juga. Waktu-waktu yang mustajab, yakni waktu-waktu ketika sujud, ketika rukuk, ketika sepertika malam. Banyakkan doa. Wallahu ta'ala alam. Dan yang terakhir sekali, doa ni mesti hati kena ikhlas. Hati tak ikhlas atau nak dapat habuan, maka tidak akan dapat. Hati ni kena ikhlas dan mesti kena yakin bahawa doa kita Allah terima. Walaupun hadis itu para ulama, sebab
walaupun hadis itu sebahagian para ulama menyatakan dhaif, tetapi saya beramal dengan hadis tu kerana hadis ini menyebut kita yakin dengan amalan kita. Okey, wallahu taala alam, sehingga kita jumpa lagi. Dan ya. Okey, ya. Cuba baca makna dia apa?